Okay, good morning guys. Okay, sekarang turun kerja, so sempatlah live stream sekejap. So sekarang kena tunggu lampu merah apa semua. So bolehlah terangkan dalam masa beberapa 15 minit ke 20 minit ni tentang cara pembentukan Persekutuan Malaysia yang ramai tidak tahu. So untuk tahu cara pembentukan Malaysia ni, kita kena tengok dari luaran yang besar, kemudian lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Dan luaran yang paling besar dia ialah UN Resolution 1541. UN Resolution 1541 tu dibuat pada tahun 1960. Prinsipal ni tak diguna semasa pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Prinsipal untuk pembentukan Malaysia ni dibuat semasa pembentukan Malaysia. Sebab Malaysia dibuat pada tahun 1963, pembincangan tentang pembentukan Malaysia sudah dibuat pada tahun 1960. Tapi sebab tu pembentukan Malaysia ni kita tak boleh bandingkan dengan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Sebab UN Resolution 1514 dengan UN Resolution 1541 tu dibuat semasa pada tahun 1960 ke depan. Prinsipal tu tak wujud semasa pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Good morning Chat Lind. Sekejap harap saya nak dapat ringkaskan pembentukan Malaysia ni pada pagi ini dengan lebih mudah untuk semua faham. So kita lihat dari luaran dia. Dari luaran dia dulu, apabila British approach Persekutuan Tanah Melayu, North Borneo, Sarawak dengan Singapura untuk membentuk Malaysia ni, dia tengok, dia dah tahu dah yang dia approach pembentukan Malaysia ni menerusi UN Resolution 1541. Ramai orang tak tahu, tapi British dari awal dia dah approach tahun 1960. Kemudian tahun 14 September 1963 tu dia confirm pembentukan Malaysia ni sebenarnya ikut UN Resolution 1541. Ada United Nation Malaysia Mission Report pada 14 September tu dia terangkan, confirm Malaysia ni dibentuk ikut UN Resolution 1541. So apabila kita tengok UN Resolution 1541 tu, kita tahu, kita baca macam mana federation tu dibentuk. Federation tu sebenarnya kita tengok daripada luaran yang lebih besar ialah dia dibentuk ikut integration. UN Resolution 1541 tu dia cakap untuk mencapai kemerdekaan untuk North Borneo, Sarawak dengan Singapura pada masa tu. Prinsipal yang paling besar dia ikut UN Resolution 1541 ialah integration. Macam mana integration tu terbentuk? Macam mana integration tu terbentuk? Tu lain negara, lain cara dia integration. Ada integration dia ikut mandate system. Ada yang integration dia ikut federation. Ada integration dia ikut unitary or something. Banyak-banyak cara integration boleh berlaku kalau ikut UN Resolution 1541 tu. Sebab UN Resolution 1541 dan UN Resolution 14 tu dibuat supaya decolonization tu berlaku lebih fleksibel, bergantung dengan cara masing-masing, cara local condition dia. UN Resolution 1541 tu dia tak mahu decolonization tu sangat rigid. Macam apabila berlaku sangat rigid kan decolonization tu, dia berlaku macam India, macam Myanmar, berperang, tumpahan darah berlaku. Sebab rigid sangat cara decolonization dia. Sebab tu dia ada sekarang ni tahun 1960 tu dibuat 1514 dan 1541. Dan prinsipal inilah yang British guna untuk pembentukan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Dan bila kita tengok proses integration menurut UN Resolution 1541 ni, dia proses UN Resolution 1541 ni sebenarnya dia ada dua cara yang Malaysia ikut. Satu, apabila federation tu federated antara Persekutuan Tanah Melayu, North Borneo dengan Sarawak, dia ikut proses integration. Apabila federation between Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura tu, dia ikut
free association. So dua-dua prinsipal ni memang ada dalam UN Resolution 1541. Sila rujuk. So sebab tu Singapura dia tak boleh simply membentuk masuk balik dalam Persekutuan Tanah Melayu tu macam tahun 1957. Tak boleh. Sebab tahun 1960 tu UN Resolution 1541 dan 1514 tu sudah dibuat. Jadi British terpaksa ikutlah prinsipal ni. Dia tak boleh buat macam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Tak boleh dah buat macam tu. Dia kena ikut prinsipal UN Resolution 1541 dan 1514 tu apabila dia prinsipal ni dah dibuat dekat United Nations 1960. Jadi British ni ikut law lah. They are the man of law. Kalau tak ada law, British dah hancur dah. Dia ikut very specific katan-katan law tu. So apabila Singapura mau merger balik tu, apabila perjanjian antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura tu, dia ikut term of merger. Agreement dia based on term of merger. Term of merger dia tu ikut cara freedom of association. Free association. Bukan freedom of association. Free association. Free of association ni pun cara dia banyak flexible proses. UN Resolution ni proses untuk free association ni pun fleksibel, macam-macam cara. Macam negara-negara lain yang mau free association dengan United Nation, dengan United States selepas 1960 tu, dia ikut free association. Contohnya saya pun tak ingat negara mana, Puerto Rico ke apa something macam tu. Dia menjadi sebahagian daripada United States tu mengikut free of association. Cara dia lain. Tapi cara untuk Singapore free of association dengan Persekutuan Tanah Melayu dalam pembentukan Malaysia tu, dia ikut terms of merger. Tapi untuk Sabah dengan Sarawak, dia ikut integration, proses integration. Jadi dia ada dua proses di bawah UN Resolution 1541 yang kita kena tahu, iaitu integration dengan free of association. Free association. Okey, tu dua proses dalam UN Resolution 1541 yang diguna untuk membentuk Persekutuan Malaysia. Dan cara integration tu yang dimasukkan dengan Federation Malaysia tu. Macam mana kita federated tu, kita ikut integration dengan free association. So federation ni ada banyak jenis lah. Kita tak boleh cakap satu jenis saja. Macam Persekutuan Tanah Melayu, dia federation dia based on agreement, head of agreement membentuk unitary state. Tu federation lain lagi. Jadi kita ada federation ni, kita tak boleh cakap ada satu saja jenis federation. Federation ni banyak jenis, dan jenis-jenis federation ni detail dalam perlembagaan, detail dalam cara-cara lunas undang-undang antarabangsa. Dia tak cerita sembang kencang saja. Dia memang detail. Dia beritahu federation based on the integration, federation based on free association, federation based on unitary states. Yang tu kita kena faham. Kita federation ni kita kena faham. Yang tu baru luaran lah, baru yang paling besar saya cerita. Baru cerita dari United Nations punya undang-undang yang British guna untuk pembentukan Malaysia. Kemudian lepas kita tahu UN Resolution tu menerangkan yang Federation of Malaysia ni berdasarkan integration dengan freedom of association, kita faham lah yang Malaysia ni bukan unitary state macam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Tak boleh dah nak buat macam unitary state macam Persekutuan Tanah Melayu, sebab tahun 1960 tu sudah ada UN Charter 1514 dan 1541 tu. Kamu tak boleh jadi samakan dia dengan negeri-negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu. Cara pembentukan tu dah tak boleh diterima. Semua lunas antarabangsa pun dah tak terima dah cara macam tu, melainkan ikut UN Resolution 1541 dengan 1514 tu tadi. Sama ada menerusi integration ataupun free association. Itulah poin dia yang kamu boleh guna. Macam mana sebenarnya pembentukan Malaysia ni, sebenarnya kita bukan negeri yang ke-13 atau ke-12 atau ke-14. Sebab apabila benda tu berlaku, kita langgar undang-undang antarabangsa.
langgar United Nation. Langgar United Nation maksudnya kita tak setujulah dengan negara-negara lain yang bersetuju dengan United Nation ni. Kamu langgar semua Mekah, Madinah, Arab Saudi, Syria, apa semua kamu langgar. Tak setuju. Kamu cakap. Sedangkan semua negara-negara Islam lain, negara-negara Afrika, negara-negara Timur Tengah, negara-negara Asia, semua setuju United Nation 1541 dengan 1514. Yang tak setuju ni nak berperang dengan United Nation lah. Okey. Ada soalan, bolehkah Sabah keluar dari Malaysia? Kalau boleh, bagaimana solusinya? Solusi dia, tanya Dewan Legislative Assembly Sabah. Itu kuasa kamu. Kalau kita tengok artikel yang simple yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia ni, salah satu artikel dia, kita Sabah dengan Sarawak ni kita ada perlembagaan kita sendiri. Perlembagaan kita ni, perlembagaan Malaysia tak boleh sentuh. Asas dia. Dan perlembagaan Sabah dan perlembagaan Sarawak ni kita ada kuasa kita sendiri. Itulah cara yang British beri kepada, salah satu cara yang British beri kepada kita untuk menentukan nasib kita sendiri. Dia beri kita perlembagaan. Kenapa diberi perlembagaan? Supaya kita belajar cara untuk govern negara kita. Supaya kita tak jadi macam haiwan lah. Ada perlembagaan, kita ada buku. Haiwan dia tak guna buku pun untuk dia ni, untuk dia hidup. Dia tak guna buku. Sebab tu dia kucak-kacir, dia makan sana, dia makan sini, dia bunuh haiwan sana, dia makan anak dia sendiri. Kita manusia ni kita kena ada buku untuk cara hidup kita, lunas hidup kita. Dan cara dia untuk Sabah dengan Sarawak ni, kita ada perlembagaan kita sendiri. Sebab tu belajar perlembagaan kita sendiri. Apabila kita tahu perlembagaan kita sendiri, kita gunakan perlembagaan kita tu untuk menentukan nasib kita sendiri. Kita boleh amend, kita boleh tambah artikel dia, kita boleh panjangkan lagi skedul, kita boleh tambah skedul dalam perlembagaan kita sendiri tu untuk menguatkan kuasa rakyat Sabah dengan Sarawak. Gunalah kuasa perlembagaan kita. Itu yang kita mengundi tiap hari, tiap masa pilihan raya tu. Manifesto yang memperkukuhkan perlembagaan kita tu, itu yang kamu sokong. Itu kuasa kita. Ramai tak tahu, ahli politik pun tak tahu. Dia ingat perlembagaan persekutuan tu yang paling tinggi. Kamu tengok artikel 4 perlembagaan persekutuan tu sendiri cakap Federal Constitution tu dengan State Constitution tu setara. Kalau ada isu, bawa pergi court. Sebab setara. Dia tak boleh apabila State Constitution tu tak sama dengan Federal Constitution, Federal Constitution menang. Tak ada, benda tu tak wujud. Melainkan untuk Persekutuan Tanah Melayu saja. Sebab mereka ada mereka subjek kepada uniformity of law. Sabah dengan Sarawak tak ada uniformity of law. Kita ada kuasa kita. Perlembagaan kita lain terus daripada negeri-negeri Persekutuan Tanah Melayu. So gunalah perlembagaan kita sendiri tu. Kita ada artikel kita sendiri yang diberi, artikel ketiga kah dalam Perjanjian Malaysia 1963 tu. British beri kita perlembagaan, bukan Persekutuan Tanah Melayu beri kita perlembagaan negeri tu. Kalau perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang beri perlembagaan kepada kita, kita yang terpaksa ikut Persekutuan Tanah Melayu. Tapi yang beri ni British yang beri kepada kita. Dia cakap sovereignty, semua property dia. Property tu include semua lah. Dia beri balik kepada rakyat Sabah dengan Sarawak. Dia beri kepada rakyat Sabah dengan Sarawak. Dia bukan beri kepada ahli politik. Perlembagaan tu diberi kepada rakyat Sabah dengan Sarawak. Itulah yang kita guna untuk menentukan nasib kita sendiri. Okey, harap perkongsian ini sekejap saja berguna untuk semua. Sebelum saya masuk office pagi-pagi ni. So saya sempat terangkan pasal UN Resolution 1541 dengan 1514 saja tadi. Sebab benda ni 1541 ni dengan 1514 tu, dia asas kepada untuk kita faham Federation Malaysia tu dibentuk macam mana. So saya tak sila rujuk
United Nations Malaysia Mission Report tahun bertarikh 14 September 1963 tu, dia confirm yang Malaysia ni dibentuk berdasarkan UN Resolution 1541. Federation kita ni yang artikel 1 yang kita baca perjanjian Malaysia 1963 tu, dia cakap we are federated with cara kita federated tu lain-lain lah. Seluruh dunia, negara lain-lain kat dunia ni, beribu-ribu, beratus negara kat dunia ni, secara dia federated lain-lain, ikut local condition. Sabah dan Sarawak ni dia federated ikut cara integration, ikut UN Resolution 1541 tu. Singapura dia term of merger dengan Persekutuan Tanah Melayu tu, dia ikut free association. Itulah cara Federation of Malaysia dibentuk, mengikut lunas antarabangsa. Okey, nanti kita boleh terangkan lagi cara macam mana kita pergi lebih spesifik kepada perjanjian Malaysia tu. Apa term dalam perjanjian Malaysia tu, federation tu dibentuk ikut apa. Saya terangkan sedikit sini sekejap je lah. Dia Federation of Malaysia ni, artikel 1 tu, kita federated dengan existing state of Malaya, North Borneo, Sabah and Sarawak. Kita federated ni, lepas tu dia cakap in accordance with the annex of this agreement. Jadi federation yang memberi definition kepada Federation of Malaysia tu, berdasarkan integration tadi, kita membentuk Federation of Malaysia tu berdasarkan annex yang sudah dipersetujui, iaitu Annex A, Section 4. Itulah artikel 1 Perlembagaan Persekutuan sekarang. Dia menerangkan komponen kepada Federation of Malaysia tu. Dia terangkan, satu, nama dia, apa nama Federation tu, Malaysia. Satu lagi, dia terangkan territories kepada Malaysia ni. Itu yang kita panggil wilayah sekarang. So semua ni karakteristik untuk pembentukan Malaysia tu ada diterangkan di dalam UN Resolution 1541, confirm dalam report UN Malaysia Mission Report. Report untuk misi Malaysia, khusus untuk misi Malaysia 14 September. Dia confirm situ based on integration. Federation tu macam mana dibentuk, mengikut perjanjian Malaysia. Macam mana ikut perjanjian Malaysia tu, artikel 1 tu dia cakap in accordance with the annex of this agreement. Kita tengoklah annex apa, Annex A. Dia terangkan dalam section 4 tu. Section 4 tu lah yang akan menjadi artikel 1. Dalam artikel 1 tu lah dia terangkan lagi lebih spesifik. Federation tu, nama Federation tu, komponen Federation tu, dengan territories of the Federation. Itulah Malaysia. Kalau kita tanya ahli politik apa itu Malaysia, dia tak tahu benda ni. Dia bukan ahli politik. Sebab ahli politik hari pertama cakap nak bersumpah mempertahankan perlembagaan, tapi perlembagaan pun tak faham. Dia bukan ahli politik yang kita kena empower lagi lah. Okay, thank you. Petang nanti balik kerja kah, saya try lagi lah live stream, atau esok, atau ada masa dekat Facebook. Thank you for watching. Kerja baik-baik hari ni. Salam Ramadan.